Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala, tuan dan puan sekalian. Semoga Allah memberikan rahmat, maghfirah, kesihatan, hidayah, taufik kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi insyaAllah malam ini saya nyambung kembali kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid. Dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala, ada beberapa cabaran-cabaran atau halangan-halangan yang akan kita tempuh ketika kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi saya kita mulakan awal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bincangan bulan lepas bincang berkaitan dengan mukadimah aqabah ataupun cabaran dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Ya. Di dalam kitab saya ada ni dalam halaman 3 lah. Ya. Jadi jalan mentaati Allah Subhanahu wa taala ini, maknanya hidup kita ni ialah untuk taat kepada Allah taala ataupun menghindari daripada larangan Allah Ta'ala, antara perkara asas. Jadi mentaati Allah Ta'ala itu jelas bagi orang-orang yang menujunya. Kita nak ibadah, kita menuju Allah Ta'ala. Kita yakin, kita syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita yakin. Jadi kita yakin itu kita nak menuju Allah Ta'ala. Jadi nak menuju Allah Ta'ala itu ada kaedahnya dalam ibadah. Jadi kita ta'abbud kita ini, perhambaan kita ni kepada Allah Ta'ala ni tanda kita taat kepada Allah Ta'ala. Jadi begitu juga dengan dalil kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena tahu jugalah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala kena ada dalil lah. Maksudnya bukti Allah ini wujud, ya? Yang tidak lain tidak bukan ialah Al-Quran Karim, kalamullah yang Allah turunkan kepada kita dari lidah Rasulullah SAW melalui pantaran Jibril AS. Ya. Dalil ini banyaklah, ya, antara surah Ikhlas dan sebagainya. Jadi nyata bagi orang-orang yang berfikir. Jadi dalam ibadah ni kena juga memikirkan tentang kejadian Allah. Ya. Antara kalau kita dulu kita belajar hadis 40 kan, hadis yang ke-26 tu berkaitan dengan sedekah. Sedekah yang bukan melibatkan harta. Antaranya ialah pahalanya sama dengan sedekah, iaitu tahmid, tahlil, takbir, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan juga perkara-perkara yang memikirkan tentang keesaan Allah Ta'ala pun pahala dapat juga, seperti pahala sedekah. Itu dalam hadis 40 lah, hadis yang ke-26 tu. Jadi kita sebagai orang beribadah kepada Allah Ta'ala juga menggunakan akal untuk memikirkan kebesaran Allah Ta'ala. Tetapi Allah jua yang berkuasa untuk menyesatkan siapa yang hendakinya. Nah, ini hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita mintalah hidayah kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah juga yang memberi hidayah kepada siapa yang dia hendaki. Dalam kita beribadah kepada Allah Ta'ala, kita mohonlah hidayah daripada Allah SWT. Jadi dalam bulan lepas saya bincang sikit berkaitan ayat-ayat Allah Ta'ala berkaitan hidayah, ya. Hidayah. Saya sambung sikit
Maknanya Allah yang beri hidayah dan Allah juga yang menarik hidayah tersebut. Iaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni mohonlah pada Allah Taala. Hamba ni mohonlah pada Allah Taala yang sifatnya ni meminta. Dan Allah SWT maha kaya daripada perkara-perkara makhluk ni. Jadi Allah ni As-Samad. As-Samad, As-Samad, As-Samad. Apa maksud As-Samad? Iaitu Allah tempat kita meminta. Betul ya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu dalam surah Al-Ikhlas. Jadi Allah juga yang tidak memberi hidayah. Kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi bila kaum yang zalim ini terkeluar daripada hidayah Allah Ta'ala. Bila kita kadang-kala berlaku zalim, maka cepat-cepatlah kita minta ampun Allah Ta'ala. Takut-takut kita tidak dapat hidayah Allah Ta'ala. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sama ya. Dan juga Allah juga tidak memberi hidayah pada orang kafir. Orang kafir tiada hidayah. Berdasarkan surah Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Cuma dalam ayat ini al-zalimin, al-kafirin itu tertentulah orangnya. Sebab dalam sifat ma'rifah dalam ayat Quran ini, ya, orang-orang zalim di sini ya. Artinya orang yang mana tertentu orangnya. Lihat tafsirlah siapa yang disebut ya Allah SWT dalam ini. Kalau orang kafir ni, orang kafir kaum musyrik Makkah lah biasanya khususkan di situ. Ya. Jadi hidayah. Dan Allah akan beri hidayah kepada mereka yang bertakwa, ya, dan yang bersungguh-sungguh pada jalan agamanya. Allah beri hidayah. Yang bersungguh-sungguh ni Allah beri hidayah. Mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berusaha jahadu, bersungguh-sungguh ya. Maksud orang berusaha itu orang sungguh-sungguh ya. Bukan sekadar faham kemudian gitu saja tinggal. Tak ya. Tidak belajar, faham, amal sungguh-sungguh. Amal pula bukan tahap yang sikit-sikit, tahap tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau dalam kitab akhlak gitu ya. Tanda orang bersyukur ni, bahagian syukur ada dua. Yang pertama syukur, iaitu orang yang melakukan perkara-perkara wajib dan meninggalkan perkara larangan. Itu syukur. Syukur lah ya. Mana orang yang melakukan ketaatan, tanda orang bersyukur. Tanda syukur. Yang pertama. Yang kedua ni, syukur orang yang melakukan perkara sunat selepas melakukan perkara wajib. Ini ekstra lagi, tambah lagi. Tak cukup dengan perkara wajib ni ya. Tanda orang syukur ni tak cukup dengan wajib. Dia beza orang yang lakukan ibadah atas sebab perintah, yang kedua melakukan ibadah atas sebab perintah dan syukur. Dua beza, sangat berbeza. Mengikut keikhlasan hati masing-masing. Orang yang lakukan perintah, dia perintah, selesai perintah, selesai. Tapi orang yang syukur ni, dia ikut perintah dan rasa nikmat Allah bagi terlalu banyak. Tanda syukur buat sungguh-sungguh. Begitulah. Tak cukup lagi, tambahlah perkara sunat. Tambah perkara sunat. Ya. Maknanya keseimbanganlah dalam makanan rohani dan jasmani kita lah, tuan ya. Maksudnya kita punya jasmani ni alhamdulillah Allah beri rezeki kita dapat makan. Jasmani kita sihat dapat lakukan ibadah. Alhamdulillah. Di samping itu juga kena makanan rohani. Kadang-kadang makanan rohani kita ni kurang, tak balance, kuranglah, tak cukup. Dosnya itu contohnya 50 kilo, kita buat sekilo je, tak jadi. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Di dalam kita dapat hidayah kena mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam ibadah ni kena bersungguh-sungguh pada jalan agama ini,
kami sesungguhnya kami akan beri hidayah ke jalan-jalan kami. Subulan, jalan-jalan kami. Banyak jalan, banyak asbab yang Allah berikan hidayah kepada kita. Mungkin atas asbab kita khidmat dengan ibu bapa. Mungkin atas asbab kita solat, wajib dan sunat, ibadah. Mungkin asbab Allah beri hidayah kita dengan sebab kita ni suka sedekah, ataupun kita ni suka jaga anak yatim. Contohnya lah, asbab-asbab tertentu Allah bagi. Tapi kesungguhan dalam melakukan ibadah. Wa inna Allah la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah adalah beserta dengan orang-orang yang baik amalannya. Muhsin, muhsin ni tahap ihsan lah, maknanya bersungguh-sungguh mencapai tahap muqarabah. Muqarabah ni maksudnya bila kita lakukan segala perkara ni, kita dipantau. Pantau melalui apa? Pantau melalui ilmu dan amal. Pantau. Kita bila belajar, kita beriman pada Allah Ta'ala, kita yakin. Kita pergi menuju Allah Ta'ala dengan ibadah. Keluar dari ibadah khusus, sentiasa ibadah melalui apa? Pantau. Siapa pantau? Allah Ta'ala. Kita dalam muraqabah Allah Ta'ala. Ya. Segala perkataan, perbuatan, segala-galanya kita ni yang lakukan, kita ingat Allah. Guru saya kata, itulah amal setiap pagi, tuan-tuan. Kalau tak pagi, sebenarnya sebelum subuh, zikir Allah dalam hati. Try 1000 dulu, tuan-tuan. 1000. Sikit tu, tuan-tuan. Sikit. Berdasarkan nikmat yang Allah bagi kepada kita ni sikit sangat. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya hari-hari sejak sebut Allah, hati penuh ingat Allah. Allah ini nikmat. Allah tak kurang putus bagi nikmat nafas kita. Hari-hari Alhamdulillah. Jadi guru saya kata, satu hari terakhir 1000. Kalau tak dapat sebelum subuh tu, lepas subuh lah buat. Benda ni sikit-sikit, dia tak boleh terus, sebab dia perlu riyadhah, latihan. Yang lain kita buat, wajib kita buat ni tambah sikit untuk apa dipanggil riyadhah hati, Allah. Sampailah nanti kita biasa, akhirnya segala lain kita akan ingat Allah. Ada orang kata selawat, itulah selawat. Selawat lah. Dalam selawat pun ada nama Allah. Selawat. Itu amal lah. Alhamdulillah. Saya bagi makluman dalam kuliah ni bukan untuk diri tuan-tuan saja, untuk diri saya. Guru saya ajar kalau kuliah apa pun jangan fikir untuk orang lain, tapi fikir untuk diri sendiri dulu. Sebab kita nak jawab Allah Ta'ala. Ya. Contoh yang baik itu ambil, insya-Allah. Baik. Ada orang yang baiki amalannya, orang muhsin. Baik, dialah Allah yang Tuhan yang Maha mengetahui tentang orang-orang yang mendapat hidayah. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambung lagi berkaitan dengan perkara ini. Maka saya menyatakan semoga Allah melimpahkan rahmat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa lah. Doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Penghulu segala rasul dan juga atas segala keluarganya yang baik-baik lagi suci dari segala noda. Allah jaga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dan keturunannya. Ya. Adalah kiranya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dan juga membesarkan pangkat mereka hingga ke hari pembalasan nanti. Ini kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita doakan begitulah, mudah-mudahan bila kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan sahabatnya dan malaikat selawat kepada kita balik. Ya, Allah selawat kepada kita. Ya. Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, sebab selawat ni dia sekali dengan ahli keluarga Rasulullah dan sahabat Rasulullah. Ya, dia tak ada Rasulullah. Boleh je selawat pendek, sallallahu alaihi Muhammad boleh juga, tapi ada ulama yang cakap tambah lagi. Ya, itulah. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah membahagiakan anda dan saya dengan keredaannya. Doa, ya. Maknanya
Semoga Allah memberikan kebahagiaan pada pengarang ini, khususnya Imam Ghazali rahimahullah, dan kita semua mudah-mudahan ya. Beliau menyatakan bahawa ibadah itu adalah buah hasil dari ilmu ya. Ibadah ini adalah hasil daripada ilmu. Kita belajar ilmu kenal Allah. Nak kenal Allah ada kaedahnya, iaitu fiqh. Lepas belajar fiqh ataupun sentiasa seterusnya ialah bidang ilmu hati ni, nak jaga amalan. 3 sekali jalan ya. Tauhid, fiqh, tasawuf ataupun akhlak, jalan sekali. Kalau kita belajar tauhid je fiqh tak ada, maka kita fasik, rosak. Tak tahu cara nak sembah Allah Ta'ala bagaimana, tahu beriman saja tapi tak tahu cara bagaimana nak sembah Allah Ta'ala, rosak. Ya. Kalau kita tahu fiqh tapi Allah tak kenal tuan, zindik tuan. Kita nak sembah siapa? Sembah Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala, kaedahnya fiqh. Dan nak menjaga dua ni ialah dari hati ataupun tasawuf. Maqam kedudukan kita dengan Allah Ta'ala, amalan kita, keikhlasan kita, itu pun kena belajar juga. Ya, kena belajar juga. Antaranya ialah ni lah. Bila kita ibadah ni, Imam Ghazali menyatakan bahawa bila kita ibadah ni ada cabaran-cabarannya ya. Sebab imam-imam yang dulu ni, bila mereka beribadah, Allah tunjukkan pada mereka laluan-laluan, cara-cara, kaedah-kaedah. Jadi dia pun tulislah untuk orang selepasnya mengetahui ya. Kadang-kadang kita tak tahu bahawa amalan kita ni tiba-tiba rasa malas, itulah cabarannya ya. Kadang-kadang kita ilmu tak cukup, itulah cabarannya. Kadang-kadang ada gangguan-gangguan yang lain, itulah cabarannya ya. Jadi ulama susun antara cabaran-cabaran dan ibadah. Ta'ala mudah-mudahan yang kita tahu cabaran kita boleh atasinya, insya-Allah. Berdoa kepada Allah Ta'ala dan berusaha. Jadi ibadah itu hasil buah daripada ilmu. Faedah yang diperolehi dari usia umur seseorang. Maksudnya belajar ni panjang. Belajar bukan singkat ya. Maknanya bila usia kita tu makin panjang, makin banyak kita belajar, makin banyak kita ibadah, makin tekun kita, makin khusyuk solat kita, makin kita kenal Allah, makin lebih baik ibadah kita. Itulah. Ini kata Imam Ghazali ya. Dia perolehi dari usia umur seseorang. Ya. Sebab itu saya suka minta doa daripada orang-orang lama ni, sebab hidup ibadahnya panjang. Ya. Ilmunya pun panjang. Ya. Dan hasil usaha gigih daripada hamba-hamba Allah yang kuat ya. Maksudnya ibadah ini juga ya, nak dapat bahagia daripada ibadah ini kena usaha. Hasil usaha yang gigih daripada hamba-hamba Allah yang kuat. Sebab itu kita mohon kepada Allah Ta'ala beri kekuatan dalam beribadah. Sebab ada perkara-perkara ibadah ni yang perlukan fizikal, perlukan kesihatan ya. Dapat sehat, alhamdulillah boleh ibadah ya. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita nak solat, solat tu perlukan pergerakan ya, daripada takbiratul ihram sehinggalah salam ya. Jadi antaranya menggunakan sendi-sendi, menggunakan kudrah, menggunakan akal, menggunakan hati, menggunakan keseluruhan kita guna. Jadi perlu sehat semua. Jadi perlukan kekuatan. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah berikan kita kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Dan seterusnya barang perniagaan para awliya. Apa maksud barang perniagaan para awliya? Maksudnya bukanlah para wali yang berniaga, tak. Dulu kita pernah belajar dalam hadis 40, setiap-tiap pagi seorang itu menjual dirinya kepada Allah Ta'ala. Apa maksud menjual diri kepada Allah Ta'ala? Berkorban untuk Allah Ta'ala, semua kerana Allah Ta'ala. Macam orang niaga lah. Orang niaga ni disediakan barang, diharapkan orang membelinya, serahkan ya. Dan para wali ini maksudnya ibadahnya itu satu percaturan untuk hasil yang nanti akan diterima di hari akhirat kelak. Begitulah ya. Jadi kalau nak orang niaga ni nak barang apa? Barang yang terbaik lah. Jadi kita nak sembahkan pada Allah Ta'ala yang terbaik lah. Begitu ya.
Ibadah juga ialah jalan orang-orang yang bertakwa. Jalan orang-orang bertakwa. Ada kaedah-kaedah lah jalan-jalan orang. Bahagian habuan bagi orang-orang yang mulia sekali. Dan tujuan matlamat kepada orang-orang yang mempunyai hikmah, himmah, mana ketinggian himmah, ya. Ketinggian dia punya himmah, ya. Cita-cita dia. Yang ada syiar, yang ini kebaktian pada dirinya. Dan bagi orang-orang yang mulia, dan pekerjaan bagi tokoh-tokoh terkemuka. Mana orang-orang yang hebat-hebat yang tuan, ibadahnya pun hebat. Pilihan bagi orang-orang yang mempunyai pandangan mata hati. Mata hati ni dalam dia basirun, basar, ataupun dipanggil apa itu, apa dipanggil dalam istilahnya, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Mata hati ataupun kata-kata hati. Itulah, ya. Apa yang kita rasa, ya. Ilmu rasa ni dia dia kalau orang-orang yang alim ni tuan, orang yang ibadah ni banyak, ilmunya banyak, dia ada ilmu rasa dia panggil. Ilmu rasa. Orang lama ada ilmu ni tuan. Ya. Kalau contohnya si ibu dengan si anak. Ibu akan rasa sesuatu bila anaknya yang sesuatu lah begitu. Ibu rasa. Dan Allah kurniakan bagi para orang-orang alim, ibu rasa. Contohnya tuan-tuan guru tu, kalau kita nak belajar dengan dia, bila kita jumpa dia, dia kata belum lagi. Habiskan istighfar dulu. Malam ni istighfar dulu 10,000 istighfar, habiskan istighfar. Belum. Sebab apa? Ilmu Quran yang suci itu nak masuk dalam jasad ni, nak belajar ni, kalau jasad ni kotor dia akan tendang balik. Dia akan tendang. Ibarat gelas ni kotor, air bersih. Bila air bersih masuk dalam gelas kotor, dia jadi kotor. Itulah ilmu Allah Ta'ala, itulah Al-Quran. Saya tanya juga sahabat-sahabat saya yang mengajar Al-Quran, ya, kenapa guru Quran ni garang-garang? Ya. Saya pun guru saya Al-Quran dia sudah garang. Ya. Orang Arab takut, kita pun takut juga. Ya. Salah baca je, salah baca. Dia mengatakan sebab Quran ni bila nak masuk dalam hati kena bersih. Kalau tak dia tendang keluar. Gitu. Jadi nak masuk ni, masuk dia tekan, masuk. Jadi sebelum masuk dia kena takhalli dulu lah. Imam Ghazali kata kena takhalli. Takhalli itu taubat dulu. Nak belajar apa ilmu Allah Ta'ala, nak kenal Allah, taubat dulu. Sebab itu jumpa tok guru kata istighfar dulu lah. Astagfirullah. Kalau panjang saya astagfirullah tu bacalah istighfar kabir. Ataupun Sayyidul Istighfar. Bacalah Sayyidul Istighfar pagi. Ya, sebab nak mendapatkan ilmu, hikmah, himmah, apa lagi tuan? Kalam Allah dalam hati. Apa kena, itulah hakikatnya. Dia bukan sekadar nak belajar ilmu je, semua perkara. Jadi itu untuk yang mempunyai pandangan mata hati. Dan ibadah itu juga ialah jalan menuju kebahagiaan dan haluan jalan ke syurga. Ya? Jadi siapa nak bahagia dunia akhirat, buatlah ibadah. Ya? Semuanya kerana Allah Ta'ala, dan juga laluan atau haluan untuk jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Maknanya pintu syurga itu kan ada pintu jihad. Ya, melalui jihad kan? Ataupun pintu solat, ya, melalui solat. Ada orang puasa, pintu puasa masuk syurga. Ada amalan ibadah puasa. Itu ya. Maksudnya ibadah-ibadah ini yang Allah terima dan akhirnya kita mendapat rahmat Allah Ta'ala, dan itulah laluannya ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Anbiya ayat 92,
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana rabbukum fa'budu. Wa ana rabbukum fa'budu. Ini Allah kata sendiri dalam kalam dia, dan aku Tuhan kamu sekalian. Kita kena iktiraf. Ini Allah kata sendiri, ana rabbukum, dan aku Tuhan kamu semua. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Perintah, perintah. Allah nyatakan dirinya Tuhan dan suruh kita perintah kepada kita untuk ibadah, ya, menghambakan diri. Manakala dalam surah Al-Insan, ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Dalam surah Insan ini ayat 22 Allah menyatakan, maksudnya sesungguhnya ini adalah balasan bagi kamu. Ayat surah Anbiya sebenarnya Allah suruh perintah beribadahlah. Lalu bila kita dah ibadah, Allah kata inna hadza kana lakum jazaa. Sesungguhnya ini adalah balasan bagi kamu. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha kamu yang disyukuri, yakni kamu diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia, tuan-tuan. Bila kita ikut perintah Allah, kita ibadah, maka Allah kata inilah balasan. Ya. Untuk siapa? Apa yang kita usahakan, apa yang kamu usahakan dalam keadaan bersyukur. Sa'yukum mashkur. Syukur. Itulah ibadah tahap syukur, tuan-tuan. Bukan dah tahap perintah lagi dah. Maknanya ibadahnya tahap syukur. Alhamdulillah, syukur dapat ibadah. Itulah, ya. Kemudian sesungguhnya kami telah mengkaji tentang ibadah. Mengkaji tentang ibadah, dan kami meneliti jalannya dari awal hingga akhir maksud ibadah tadi, yang merupakan idaman atau cita-cita bagi mereka yang menjalani ibadah itu. Kena ada cita-cita lah ibadah, solat ke, puasa ke, haji ke, sebagainya. Maka tiba-tiba kami mendapati kesulitan, ya, dan kesukaran ibadah sangat rumit. Maknanya terdapat kesulitan dan kesukaran ibadah. Ada cabaran-cabaran di dalam ibadah, ya. Adalah seumpama sebatang jalan yang payah, laluan yang sulit, ya. Jalan tapi payah jalan itu, ya. Ada yang sukar, ada yang berbatu, ada yang macam-macam lah, ya. Dan laluan itu payah, ya. Yang sukar, laluan yang sulit, mempunyai banyak jalan dakian bukit yang sangat sukar dilalui. Ini Imam Ghazali menyatakan keadaan tamsil ataupun contoh dalam kita ibadah ni, laluannya susah. Naik bukit, turun bukit, selekor sana, selekor sini, ya, ada jurangnya dan sebagainya lah, ya. Laluan susah, jauh jaraknya, besar bahayanya, banyak halangan dan rintangannya, ya. Dilingkungi oleh tempat-tempat berbahaya dan kawasan-kawasan terputus hubungan. Sampai satu tahap pun masuk hutan lah, dah tak ada. Susah ibadah. Dilihat pada masing-masing ibadah. Maksudnya Allah berikan kelebihan bagi seorang itu, kadang-kadang ibadahnya itu kesukaran lebih lain, tak sama setiap orang, ya. Dan kawasan-kawasan terputus hubungan serta ramai musuh dan penyamun lagi sedikit membantu dan pengikut. Ini gambaran yang Ghazali mengatakan, bila dia mengkaji tentang ibadah seorang hamba ini, maka didapati ada beberapa kesulitan dan kesukaran dalam ibadah. Ibarat berjalan
bila kita berjalan itu banyak cabarannya, banyak laluan sulitnya, jaraknya jauh, besar bahayanya, banyak halangannya, banyak musuhnya. Ya, nak sampai satu tujuan banyak. Macam kita lah hidup, akhirnya kita akan bertemu Allah Ta'ala, dan kehidupan kita itu berbagai-bagai ujian. Antaranya ujian apa? Ujian diri kita sendiri, ujian dan anak, ujian daripada isteri, ujian daripada mungkin majikan, kesibukan kita bekerja, ujian dari sudut kewangan, ya, ujian kesihatan, macam-macam ujian itu, ya. Itu dasar kita lah. Jadi maka saya kata, ya begitulah semestinya berlaku dalam menempuhi jalan ibadah itu. Mesti itu. Tak boleh nak apa panggil, tidak boleh nak lepas, itulah jalannya. Itulah kesukarannya. Dari kesukaran itulah kita akan dilihat, diuji, ya, diuji. Kerana ibadah itu jalan ke syurga. Jadi jalan ke syurga ni agak payah sikit. Banyak ujian-ujian. Dan itu sebab itu berdasarkan surah Al-Ankabut tadi, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di orang-orang yang berusaha, bersungguh-sungguh mujahadah, dan pada jalan kami, agama kami, dalam ibadah pada kami, sesungguhnya kami akan berhidayah mereka jalan-jalan kami. Siapa yang lepas jalan tu, alhamdulillah. Macam kita nak ke syurga kan, ini baru jalan ibadah. Nanti dah masuk dalam alam akhirat, daripada kita bangkit dari kubur sampailah ke siratal mustaqim pun banyak ujian lagi tu. Barulah sampai syurga Allah Ta'ala. Jauh perjalanan, jauh perjalanan. Ya Allah, mudahkan kami. Maka jadilah keadaan jalan ibadah yang sedemikian rupa itu, maknanya yang kesukaran itu tepat sekali dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang sabdanya, ala wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahwat. Ketahuilah bahawa jalan menuju ke syurga itu dilingkungi dengan segala kebencian, nafsu yang jahat, benda yang tak suka, ya. Nak buat ini tak suka, nak sedekah tak suka, ya, benda yang tak suka lah, ya. Nak bangun malam elok tidur lagi kan, tenang, elok relax, yang dah letih kerja dah, malam nak rehat lah. Jadi orang itu nak merasa macam tak suka, tapi kena lalu jugalah. Bangunlah malamnya. Nak bangun subuh kan, bangunlah juga, ya. Asar, di waktu asar. Waktu asar orang paling sibuk kerja. Asar. Nak tinggal kerja sekejap ke, nak solat terus. Tak ada waktu sibuk. Kat pasar tuan, mulai pukul 3.30 habis pukul 9. Waktu tu paling sibuk. Maghrib tuan paling ramai orang datang. Tapi pergi sepi lah. Tak payah sepi lah tuan. Maknanya tuan kat sana kalau sepi, kat sini je lah. Itu contohnya lah. Innal jannata huffat bil makarih. Itu kepayahan-kepayahannya, ya. Sebab itu kena ada mujahadah. Kena mujahadah. Maksudlah saya, mujahadah, sungguh-sungguh. Dan wa innan nar, sesungguhnya neraka itu dilingkungi huffat bis syahwat, dengan keinginan nafsu. Dengan nafsu, ya. Sono. Itu dah, ya. Dia sono itu tinggal lagi pada. Itulah, ya. Ini antara sabda Rasulullah SAW. Memang susah ibadah, berat, ya, berat ibadah. Tapi dari mujahadah kita, mudah-mudahan Allah beri hidayah dan taufik kepada kita, memudahkan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nak baca Quran sebulan, satu hari satu juzuk, berat kan tuan? Berat. Ya. Nak baca surah Kahfi hari Jumaat ataupun malam Jumaat tu nak habiskan, berat kan tuan? Kalau kita baca, yang siapa yang mahir baca laju dengan setengah jam 30 minit habis surah Kahfi tu, ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi anzala sampai bila 32 minit. Itulah. Tapi yang baca slow tu mungkin sejam, kan? Jadi kalau baca seorang-seorang pula tu, baca seorang-seorang, mulalah tu
mata masuk kuyu sikit kan. Tu. Nak kaedahnya guna kaedah lah, baca ramai-ramai. Seorang-seorang ni kalau ada kawan senang sikit. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, ala wa innal jannata haznun bi rahwatin, ala wa inna nara sahlun bi sahwatin. Rasulullah SAW, ketahuilah bahawa jalan menuju syurga itu laksana kepayahan mendaki di tempat yang tinggi. Ini perumpamaan yang Rasulullah SAW berikan dalam beribadah. Seumpama susahnya kita nak mendaki tempat yang tinggi. Tempat tinggi ni susah. Siapa yang hiking tuan, yang seronok hiking tu susah rasa. Saya pernah sekali tuan, kawan saya bawa, tak pernah pun masuk hutan ni, sekali dah nak join dekat Terengganu tu. Apa Cemerung, gunung apa namanya? Ada satu laluan tu dipanggil Bukit Taubat. Namanya Bukit Taubat. Dia punya laluan memang tinggi curang macam ni. Memang taubat lah nak naik. Taubat nak naik, taubat nak turun. Ya. Kawan saya dan selalu pun dia kata taubat datang pergi tempat ini dia. Ibarat naik bukit yang tinggi, susah, sukar. Contoh yang pergi Mekah, yang nak apa tu, pergi Gosul tu Gua Hira tu. Gosul yang nampak orang Pakistan naik dengan batu-batu kan. Orang Malaysia tu pandang kan. Tinggi kan. Saya pun tak naik. Maknanya itu kepayahannya. Dan ketahuilah bahawa jalan menuju ke neraka itu laksana kemudahan berjalan di tanah yang rata. Begitulah perumpamaan yang Rasulullah SAW berikan dalam menuju ke syurga dan menuju ke neraka. Ya. Tapi usaha yang kuat, gigih, mujahadah itu Allah balas dengan kebaikan, iaitu syurga itulah. Ya. Bukan senang nak dapat syurga rupanya. Kita mohonlah hidayah kepada Allah. Ya, begitulah. Kalau kita terleka saja, itulah semua mudahlah kita. Ya, sudah. Kemudian di samping kesukaran-kesukaran itu semua, maka ada lagi kesukaran-kesukaran yang lain dihadapi oleh seorang hamba Allah yang menjalani ibadah. Bukan setakat itu juga rupanya, banyak lagi. Sebagaimana yang termaklum, ya, bahawa seorang hamba itu amat lemah masanya yang dilalui ini. Lemah masa. Masa kita disingkat, umat Rasulullah SAW masa singkat sangat. Dah masuk 2024 kan. Hijab je kan 2024 dah. So 2005, 2006 habis. Tak tahulah umur kita kan. Kejap sangat. Maknanya lemah masa ni, sukar yang lalui. Yang kedua, sukar, susah. Seterusnya urusan agama yang mundur. Maksudnya apa? Agama kita, negara agama ni tak kuat amalan kita ni. Sebab apa? Kerana kita banyak abaikan amalan-amalan agama. Ya. Antaranya lain. Dan seterusnya masa lapangnya sedikit. Sebab apa? Kesibukan kerja yang banyak. Ini antara cabaran, ya, sebut Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali ni zaman bila dan tuan? Imam Ghazali pun dia meninggal satu masih ya, 1000. Ini dah lama dan tuan. Itu zaman dulu. Zaman sekarang lagi lah sibuk tuan. Manakala umur pendek dan dalam amalan mengerja pun amal yang cuak. Ya, ini antara tambahan kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh hamba-hamba Allah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Disenaraikanlah di sini ya. Mudah-mudahan apa yang disenaraikan ini ada pada kita cubalah untuk atasinya. Mudah-mudahan kita ada masa untuk kita beribadah tanda syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa sekadar itu insya-Allah. Jadi kesimpulan tuan malam ni, apa yang kita dapat ialah
dalam beribadah kepada Allah Ta'ala ni, antara ibadah ialah hasil daripada ilmu kita, ilmu kita, pilihan bagi orang-orang yang beriman, dan dalam ibadah juga ada beberapa cabaran-cabarannya. Menuju ke syurga itu ada cabarannya, dan ibadah juga ada cabarannya. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui cabaran-cabaran ini, kita dapat mengatasinya insya-Allah, dan mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memudahkan urusan kita, dunia kita, akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Rabbana tasbih kafar wa salatu wassalamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله